إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك معرفتك. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya diperkenankan kita berada dalam rumah Allah. Jangan lupa kita berniat i'tikaf, nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, iaitu sahaja aku berniat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, menyambung kita dalam pelajaran kitab Sirah Salikin juzuk yang keempat, di mana kita telah sampai kepada membicarakan di muka surat yang ke-80, betul ya? 82 ya? Muka surat 82. Ya. Muka surat 82 bahagian atas sekali ya. Kita sedang membicarakan daripada perihalnya takut kepada Allah. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah mengatakan sesiapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut kepadanya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak takut kepada Allah, dia akan takut kepada segala-galanya. Begitulah dalam hidup kita hari ini juga ya. Walaupun macam-macam masalah hari ini, tapi kalau kita daripada jumlah yang takut pada Allah, tidak ada rasa susah gelisah pun menghadapi segala macam keadaan hidup hari ini. Tapi kalau sekiranya kita tidak ada rasa takut pada Allah, kita akan rasa sempit hidup ini, bahkan kita akan rasa susah hidup ini, bahkan macam-macam kita rasa takut dalam hidup ini. Kenapa? Kerana bila hati kita sudah tidak ada rasa takut kepada Allah. Dan demikianlah apabila kita takut pada Allah, dia adalah merupakan ra'sul kulil hikmah. Maknanya dia adalah kepala sekalian hikmah, kebijaksanaan. Dan begitulah dia Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada ulama-ulama kita, dengan kerana mereka itu bersifat takut pada Allah, Allah bukakan gudang ilmu kepada mereka. Antara mereka yang jadi ulama-ulama saintis, ulama-ulama matematik, sebagainya. Dan demikian juga ulama-ulama dalam bidang ilmu fiqh, tafsir, hadis dan seterusnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, malam ini kita menyambung di muka surat 82. Berkata tuan pengarang kita Syekh Abdul Samad Al-Albani rahimahullah taala, wa nafa'anallahu bikum fid darain amin. Semoga Allah memanfaatkan kepada kita ilmunya di dunia dan di akhirat, amin. Maka berkata beliau, berkata Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, bal aqulu kullu ma warada fi fadl buka min khasyatillah azza wa jalla fahuwa izharu li fadilatil khasyah fa inal buka samaratul khasyah. Artinya, bahkan aku mengatakan, iaitu kata Imam Ghazali, bahawa setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya hadis itu yang diriwayatkan mengenai kelebihan menangis kerana takut kepada Allah azza wa jalla, ia adalah mempernyatakan kelebihan rasa takut itu, kerana sesungguhnya tangisan itu ialah hasil daripada takut kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lepas kita telah baca bahawa apabila seseorang itu menangis dengan setitis air mata sahaja, Allah Ta'ala mengharamkan dia dari api neraka. Tangis kerana takut kepada Allah. Di sini sekaligus menunjukkan bagaimana kelebihan dan fadilatnya takut kepada Allah. Kerana tak mungkin seseorang itu dapat menangis kalau dia tidak rasa takut kepada Allah. Nangis ni pun macam-macam lah tuan-tuan. Ada nangis kerana dia kena sakit, ada nangis duit dia hilang, ada nangis kerana bini tak balik rumah, kerana nangis kerana itu anak berderhaka, macam-macam. Tapi yang dimaksudkan sini, nangis kerana takut kepada Allah. Dia ingatkan diri dia nak mati, besok dalam kubur macam mana, besok di padang mahsyar dia di bawah matahari yang panas, macam mana dia nak menyeberang jembatan Siratal Mustaqim yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bagaimana kalau kaki tergelincir jatuh ke dalam neraka, sedang api dunia pun tak mampu menanggungnya. Macam mana lagi nak menanggung api neraka? Ini semua membawa dia rasa takut kepada Allah. Pernah satu masa, satu orang abid ahli ibadat, dia sedang ibadat dalam satu pondok di tengah-tengah jauh daripada orang. Maka tengah-tengah malam yang begitu hujan lebat,
ada datang pula seorang perempuan datang minta tolong. Jadi abid ni, ahli ibadat ni serba salah. Nak buka pintu, orang perempuan pula tak buka pula, orang ini pula dalam susah, tengah-tengah hujan ribut. Jadi atas dasar kesian dia pun buka. Apabila perempuan ni pun dah masuk, kemudian dah duduk, dah tenang, lain macam pula perempuan ni, ingin pula buat perkara yang tak baik dengan hamba Allah ni. Maka orang ibadat ini, ahli ibadat ini, dia pun di hadapan dia adalah lampu minyak. Maka dia pun cucurkan, letakkan jari dia di atas lampu minyak itu. Ya. Ada kenderaan nak keluar. Ada SJI 2684. Ya. SJI ni kereta saya ni. 2684. Minta tolonglah ya, Hajah, kau keluarkan. Terima kasih. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya di sini abid ini pun letakkan jari dia di atas api itu, sambil berkata kepada diri dia, kalau kau sanggup menahan api dunia, maka rasakan bagaimana panasnya lagi api neraka itu. Jadi dia sedang bercakap dengan diri dia sambil jari dia tu dia bakarkan atas api itu, nak rasakan kepanasan. Perempuan yang mengajak buat jahat ini melihatkan perbuatan orang lelaki ini, terus pingsan dan meninggal. Kemudian raja pun dapat alamat, syaitan bagi alamat bahawa satu orang ahli ibadat ini telah berzina dengan perempuan yang ada itu dan telah bunuh dia. Dan kemudian raja pun ditunjukkan mana tempat pondok dia dalam mimpi tersebut. Raja pun besok pagi pergilah dengan bala tentera dia, tempat yang ditunjukkan dalam mimpi itu betul ada pondok. Dan kemudian betul ada orang abid ahli ibadat ini, dan perempuan yang mati mayatnya masih ada di situ. Terus nak ditangkapnya, nak digantungnya kerana dia dituduh berzina dan kemudian membunuh perempuan ini. Maka berkatalah abid ini, ya, orang-orang ramai kampung semua dah kira robohkanlah pondok dia ni. Ini nama saja ahli ibadat, tapi penzina, pembunuh. Orang kampung sudah marah. Maka dia pun berkatalah kepada raja, kalau kau nak bunuh aku pun bunuhlah, tak apa, tapi tanyalah kepada perempuan ni dulu, siapakah yang telah membunuh dia, kalau betul akulah yang membunuh dia. Raja kata, macam mana dia boleh bercakap sedang dia dah mati? Maka berkata dia, katakanlah kepada mayat itu, dengan izin Allah, tuan-tuan, mayat itu hidup balik. Dan dia pun berkata, bukan orang ini yang bunuh aku, tapi aku terkejut kerana dia telah membakar jarinya untuk supaya jangan dia membuat dosa kepada aku. Tengoklah kepada jari yang sudah terbakar itu. Kemudian perempuan ini pun meninggal kembali. Dan bila dilihat, betul jarinya terbakar, tuan-tuan. Orang kampung pun rasa sangat menyesal, dah roboh dah dengan pondok. Dibangunkan balik. Raja pun nak bagi dia hadiah yang besar, dia tak mau. Jadi pokoknya dalam cerita ni apa dia, tuan-tuan? Kita ni bila nak buat maksiat ni, cubalah tengok kita boleh tahan tak dengan api dunia. Ambil lighter tu, pasangkan kat jari kita, ataupun ambil tangan kita, letakkan tempat dapur yang sedang api yang membakar kat bawah periuk kita tu. Agak boleh tahan tak? Kalau agak tak boleh tahan, panas, api neraka lebih dahsyat lagi. Ingat ya, jangan senang-senang dan mudah-mudah untuk kita nak melakukan perkara yang Allah murka, ya. Kerana sesungguhnya azab Allah lebih dahsyat daripada api dunia itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyadhaku qalilan walyabku katsira. Hendaklah mereka tertawa sedikit dan banyakkanlah menangis. Itulah kalau kita tahu tentang hari akhirat tu, dengan dosa kita yang tak habis-habis, banyakkan menangis. Nak ketawa, sikit-sikit ketawa. Kenapa? Jangan sampai lupa kita kepada akhirat kita. Jadi di sini, makna di sini Allah Ta'ala menyuruh kita bertafakur,
memikirkan akan dosa kita dan hari akhirat, bagaimana kita nak menghadapinya. Itulah dia tuan-tuan ya. Dan demikianlah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yakhruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka menundukkan dagu, menangis dan menambahkan mereka khusyuk. Jadi mereka menunduk dagu, menangis ya. Khusyuk dia, ingat pada Allah, takut dia akan azab Allah. Sebab tu kita ni kalau boleh nak disuruh supaya dapat rasa khusyuk tu di tempat yang sunyi, jauh pada perbualan orang. Sambil tu kita duduk tafakur, ingatkan akan azab Allah, ingatkan dosa kita, ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah, bagaimana aku nak menangguhnya di akhirat ya Allah. Datang sedih kita, datang menangis kita. Inilah amalan orang-orang yang dekat kepada Allah, tuan-tuan. Sebenarnya ini satu ukuran yang amat baik. Kalau sekiranya kita manusia yang beriman ya, sudah tentu kita beriman hari akhirat. Sudah tentu kita tahu di akhirat tu ada neraka, ada syurga. Sudah tentu kita pun mengetahui diri kita ni tak sunyi daripada dosa. Habis, apa buktinya? Takkah kita takut? Kalau takut, bila masa kita menangis? Susahlah nak nangis ustaz. Dah cuba-cuba pun susah juga. Memang tuan-tuan, menangis ni bukan satu perkara yang mudah ya. Dia hanya datang bila hati itu betul-betul rasa lembut, sayu, sedih kepada Allah, baru dia datang menangis pada Allah. Dia bukan mudah tuan-tuan. Tapi dia bukan mustahil. Kenapa? Orang banyak menangis bila wang dia hilang. Orang banyak menangis bila dia sakit. Orang banyak menangis bila dia kena buang kerja. Kenapa semua tu dia boleh nangis? Kenapa dia tak boleh nangis tentang hari akhirat dia? Menunjukkan hati kita ni tidak lagi khusyuk kepada Allah, tak lagi lembut kepada Allah. Itulah sebabnya. Sebab tu dalam ayat Quran Allah mengatakan, fawailul lil qasiyati qulubuhum an zikrillah. Celakalah bagi orang yang keras hatinya daripada mengingati Allah. Itu keras hatilah kita tu. Astagfirullah, kerasnya hati aku. Jadi kita menangis kerana hati kita yang keras. Nak menangis kerana ingat dosa dah tak boleh dah, kerana hati kita keras. Menangislah kita kerana kekerasan hati kita itu. Astagfirullah, kerasnya hati aku ni ya Allah, kenapalah hati aku ni macam ni keras. Astagfirullah. Nangislah atas kekerasan hati kita tuan-tuan ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin mu'minin takhruju min 'ainaihi dam'atun wa in kanat misla ra'si dzubab min khasyatillah azza wa jalla thumma tusibu syai'an min harri wajhihi illa harramallahu 'alan nar. Tak ada seorang hamba mukmin yang mengalirkan air mata daripada kedua belah matanya walaupun sebesar kepala lalat kerana takut pada Allah azza wa jalla, kemudian air mata itu mengenai sesuatu di permukaan wajahnya, melainkan Allah Ta'ala mengharamkannya daripada api neraka. Ini semua kita dah baca kan? Belum Dah kat mana kita betul-betul berhenti ya? 83. Ini baru kita berhenti ni. Tak apalah. Kita undur sikit belakang tu pun dapat manfaatnya ya. Orang mukmin ni setiap apa firman Allah tu adalah manfaat untuknya walaupun dah dibaca. Sebab tu kita disuruh baca Quran. Walaupun dah khatam, baca lagi. Khatam baca kerana dia ada nur untuk mencahayakan hati kita. Jadi di sini kita lihat daripada hadis ini, kalau kita menangis walau sebesar lalat, kita kata, besar manalah lalat, setitis air mata, basah pipi kita kerana Allah kita nangis, akan Allah haramkan daripada api neraka. Masya Allah. Tapi itu dengan ikhlas lah dia. Ikhlas ni maknanya kerana Allah, bukan kerana orang tengok kita nangis, kita buat nangis. Tapi kadang-kadang nangis ni dia kena ada perasaan membawakannya. Sebab tu dalam hadis Nabi bersabda, fa illam tabku fatabakau. Kalau kamu tak boleh nangis, kamu buat nangis. Macam mana tu ustaz? Kita buat rasa sedih. Kita memang hati tak sedih, hati kita keras. Tapi buat saya, ya Allah, dosa aku banyak ya Allah. Buat rasa sayu. Kerana apabila kita sungguh-sungguh dengan keadaan nada, suara yang sayu, yang sedih,
Allah akan buka. Allah Ta'ala tak buka banyak. Kalau buka sebesar lubang jarum saja, daripada kesyahduan yang datang terpancar pada Allah, berderai air mata dia, tuan-tuan. Berderai. Sebab tu para ulama-ulama yang salihin, para wali-wali Allah, mereka itu sentiasa menangis kepada Allah. Mudah, sebab mudah terbuka pintu makrifat kepada mereka. Kita ni bila dapat sekali, rasa rindu. Aku dah 2 hari, 3 hari dulu aku dapat nangis. Kenapa tak dapat rasa lagi? Memang kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan macam tu. Allah bagi sikit, kemudian Allah tarik balik. Tengok macam mana hati kita. Sedap aku zikir itu dapat menangis. Aku dapat itu doa, Allah menitis air mata. Sedapnya, rindunya aku nak dapat macam tu lagi. Ini memang. Jadi kita usaha untuk kita dapatkan rasa keadaan hati yang betul-betul syahdu, dapat menitis air mata. Jadi itulah dia, tuan-tuan. Kita minta pada Allah SWT. Ya Allah, mudahkanlah aku dapat menangis kerana Engkau, Ya Allah. Mudahkanlah, lembutkanlah hatiku ni, Ya Allah, pada Engkau, Ya Allah. Minta pada Allah. Sebab yang boleh menjadikan kita betul nangis kerana Allah, hanya Allah. Kita ni tak boleh buat. Kita buat macam tadi kita sebut, cuba membuatnya. Tetapi yang hakikatnya, Allah yang membukakannya. Begitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sya'arra qalbul mu'min min khasyatillah, tahattat anhu khatayahu kama yatahattu minasy-syajarati waraqaha." Apabila hati seorang mukmin menggeletar kerana takut kepada Allah, nasai gugurlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun daripada pokok. Nampak? Jadi bila dia menggeletar hatinya, tangis dia, maka menggeletar tu badan dia bergegah. Bergegah itu sebenarnya seperti daun-daun yang pokok yang sedang digoyang, daun-daun dia pun jatuh bertaburan. Begitulah dosa-dosa kita jatuh bertaburan. Bersesuaianlah dengan hadis yang tadi kita baca, walaupun setitis air mata yang keluarkan takut pada Allah, maka diharamkan orang itu dari neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara ahadun yabki min khasyatillah. Tidak masuk api neraka seseorang yang menangis kerana takut kepada Allah sehinggalah air susu kembali ke titiknya. Apakah mungkin? Tak mungkin. Kalau dah keluar air susu itu pada titiknya, tak mungkin air susu itu kembali lagi. Begitulah tak mungkin orang yang menangis kerana takut kepada Allah untuk masuk ke neraka. Tak mungkin. Begitulah Allah Ta'ala jadikan kelebihan kita menangis takut kepada Allah Ta'ala. Allah menja'alna minhum. Semoga Allah memilih kita menjadi orang-orang yang tersebut. Amin. Sebab tu kalau kita nak tengok ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan ni, kadang-kadang ilmu ni kadang kita dibawanya kita supaya pandai berbantah-bantah dengan orang. Orang tu salah, orang ni salah. Tapi sebenarnya ilmu yang manfaat, ilmu yang bawa hati kita dekat pada Allah, ilmu yang bawa hati kita khusyuk pada Allah, ilmu yang bawa hati kita menangis kepada Allah. Itulah sebenarnya ilmu yang manfaat, ya. Dan lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah seorang daripada kalangan umatmu yang masuk syurga tanpa hisab? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, ya, siapa yang mengingati dosanya lalu menangis. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ni ditipu oleh nafsu kita. Kau mana ada dosa, kau bukan berzina, bukan minum arak, bukan judi. Sebenarnya semua kita ada dosa. Zahir atau batin, salah satu je. Kalau zahir, jangan cakaplah mata, telinga, kaki, tangan. Yang batin tu lagi dahsyat, kerana kita tak nampak. Hati kita riak, ujub, megah, sumah, sombong, takbur, hasad, dengki, tamak, haluba, semua tu dosa. Sebab tu di sini, walaupun pada zahirnya kita macam orang kata orang baiklah, percayalah, yakinlah, ya Allah, aku hamba yang baik dosa, ya Allah. Macam mana aku nak menghadapimu yaumul qiyamah, ya Allah. Situ kita taubat, nangis, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita lihat para wali-wali Allah, kenapalah dia banyak menangis, minta ampun, minta ampun. Nabi SAW minta ampun. Wallahi inni la astaghfiranallah kulla yawmin mi'atan marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, mohon ampun pada Allah setiap hari 100 kali.
Nabi dah maksum, tak ada berdosa pun, dah dijanji syurga pun, minta ampun. Kenapa kita tidak minta ampun? Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada setitik air yang lebih dikasihi kepada Allah Ta'ala daripada titik air mata yang gugur kerana takutkan kepada Allah Ta'ala, atau titik darah yang ditumpahkan di dalam perang sabilillah. Inilah dua titisan tuan-tuan ya. Titisan air mata kerana takut pada Allah, titisan darah yang keluar fi sabilillah. Kalau sekira kita nak mencari titisan darah yang keluar fi sabilillah, mungkin hari ini susah kita nak dapat caranya sedemikian itu. Tetapi dengan air mata yang kerana takut pada Allah, itu juga adalah satu perkara yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh, wa zakara minhum rajulan zakarallaha khalian fafadat ainah. 7 orang yang dinaungi Allah Ta'ala pada hari kiamat, di mana tiada naungan melainkan naungan Allah, iaitu arasy Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 orang tu, di antara mereka ialah seorang lelaki yang berzikir kepada Allah di dalam khalwah. Dan khalwah tu mana dalam sunyi, tempat yang sunyi, lalu air mata yang berlinangan di kedua belah matanya. Ini tafakur lah ni. Ya. Mungkin sebelum dia tidur ya, anak isteri dah tidur, dia duduk, Astaghfirullah, dia ingat dosa dia, dia ingat hari akhirat, dia ingat dalam kubur dia, dia ingat dia pada mahsyar, menangis, air mata mengalir. Orang ini insya-Allah di hari akhirat Allah letak dia bawah bayangan arasy Allah. Jadi 7 golongan sahaja yang duduk bawah bayangan arasy Allah. Antara 7 inilah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab tu kadang-kadang kita ni nak dapat keadaan suasana yang hening, yang syahdu, tak mudah tuan-tuan. Lagipun fikiran kita ni kadang-kadang macam-macam. Kita duduk tempat sunyi, tapi fikiran kita ingat macam-macam. Jadi susah nak dapat khusyuk tu. Jadi kalau kita ya ada program-program yang dia bawa hati kita syahdu, dapat hati kita tu menangis pada Allah, ikutlah program macam tu ya. Sekarang pun banyak juga yang program macam tu. Inilah antaranya ya tuan-tuan ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu berkata, "Man istata'a ay yabki falyabki wa man lam yastati falyatabaki." Barang siapa yang berupaya menangis, hendaklah dia menangis, dan barang siapa yang tidak berupaya menangis, maka hendaklah dia berpura-pura menangis. Falyatabaki, hendaklah dia berpura-pura menangis. Itu yang saya katakan tadi jugalah ya. Mana dia usahakan, bukan pura-pura tu nak tunjuk orang, tidak. Tapi pura-pura ni maknanya diusahakan dia menangis. Dia buat-buat. Maksud pura-pura tu maknanya dia buat menangis. Kalau dia tak boleh menangis dengan cara hati dia, dia buat diri dia menangis. Itu satu tafsiran. Satu tafsiran lagi, hendaklah dia menangis atas kekerasan hati dia. Itu sebab dalam bahasa Arabnya falyatabaki, hendaklah dia buat menangis. Jadi kalau dia tak boleh menangis dengan sendiri, hendaklah dia buat menangis atas kerasnya hati dia itu. Ya Allah, kerasnya hati aku. Ya Allah, kenapa aku tak nangis ya Allah? Kita pergi depan Kaabah, ya, orang yang pergi haji, pergi umrah, pergi depan Kaabah, kawan kat sebelah tu menangis, kawan sebelah ni menangis. Ya Allah, kenapalah aku tak nangis? Karena kita susah. Kita tengok orang yang pakai baju bertampal, ya, bau badan busuk, tapi depan Kaabah mengalir air mata macam air hujan. Kita nak menangis setitis pun susah. Itulah dia tuan-tuan. Kalau tak boleh kita nak nangis, kita buatlah menangis kerana kerasnya hati kita itu. Itulah maksud dia kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Muhammad bin Al-Munkadir apabila menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala, akan menyapukan air mata ke muka dan ke janggutnya serta berkata, telah sampai kepadaku hadis bahawa api neraka tidak membakar anggota yang terkena air mata. Kalau kita nangis, kita ambil air mata kita tu, sapulah kepada tubuh badan kita tu. Itu satu kelebihan lagi ya. Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala berkata, al-buka minal khawf wal raja' wa tarabu minal syauq. Tangisan itu ialah kerana takut kepada Allah Ta'ala,
kerana mengharapkan pahalanya. Sedangkan raja iaitu harapan dan keseronokan itu kerana amat menyintai dan merindukan Allah. Ini bukan makna salah pula kalau orang tu tak menangis. Kenapa? Tengok darjatnya lah. Kalau memang dia ahli maksiat, dia tak nangis, memang tu satu kehinaan untuknya. Dah dosa pun tak nangis. Tapi kepada orang-orang yang makrifat kepada Allah, darjat berbeza. Kalau nangis kerana takut kepada Allah, dia gembira dan seronok dengan Allah, maknanya dia rindu pada Allah. Orang rindu pada Allah, syauq, kasih, sayang pada Allah, dia tak nangis pula. Tapi itu darjatnya berbeza. Kalau kita tak nangis tapi rindu pada Allah pun tak ada, itu maknanya hati keras. Itu jangan pula kita kata, oh tak adalah ustaz, saya dah makam lain. Apa makam lain? Kau ni kena tipu dengan nafsu kau sendiri. Maaf tuan-tuan ya. Itu kita kena jaga pula tu. Semua ini ada kelebihan dan pahala. Ka'ab al-Ahbar berkata, "Wallazi nafsi biyadihi la ayyabkiya min khasyatillah hatta tasila dumu'i ala wajhi ahabbu ilayya min an atasaddaq bi jabalin min adh-dhahab." Demi Tuhan yang diriku berada di tangan kudratnya, aku menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala sehingga air mataku mengalir ke seluruh wajahku adalah lebih aku sukai daripada aku bersedekah emas sebesar gunung. Oh, Masya Allah. Kita dah tahu lah pahala sedekah ni emas sebesar gunung pula. Tapi lebih aku suka kalau dapat aku menangis. Kenapa tuan-tuan? Sebab bila menangis tu, situ datang kehalusan jiwa, situ datang keikhlasan. Kita bersedekah ni insya-Allah ikhlas, tapi kadang-kadang masuk juga riak. Wah, engkau lah yang paling banyak sedekah, orang lain tak macam engkau. Ni kadang-kadang nafsu jahat ni, dia tak mau senang kita buat ibadat. Tapi kalau menangis tuan-tuan, dia akan datang keheningan, kesyahduan, keikhlasan, kekhusyukan kepada Allah Ta'ala. Namun demikian, lepas kita nangis pun kadang-kadang datang juga nafsu. Orang semua tengok kau nangis tau, kau betul-betul ikhlas. Itu kita kena lawan. La hawla wa la quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya untuk kita membuat ibadat, dan tak ada daya dan upaya untuk meninggalkan maksiat melainkan dengan izin Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mengalirkan setitik air mata kerana takut kepada Allah lebih aku sukai daripada bersedekah 1000 dinar. Itu Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya. Soal, andainya anda ditanya manakah yang lebih afdal, khauf atau raja, takut atau harap? Jawablah bahawa khauf dan raja itu seperti roti dan air. Apabila dahaga, airlah yang lebih afdal. Begitu jugalah halnya dengan khauf dan raja. Apabila seorang itu dikuasai rasa putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala, maka raja itulah yang lebih afdal baginya. Apabila seorang itu dikuasai rasa aman daripada makrullah. Makrullah itu asalnya tipu daya Allah. Maksudnya ialah daripada azab Allah. Maka khauf itulah yang lebih afdal baginya. Tengok keadaan. Kalau orang tu rasa tak apa, dosa aku banyak pun nanti Tuhan ampunkan, jadi dia buat dosa. Orang macam ni, dia rasa takut pada Allah. Ingat azab Allah sangat pedih. Ingat Allah Ta'ala nerakanya amat dahsyat. Tapi sebaliknya, kalau orang tu dah banyak dosa, kemudian ya Allah, dosa aku banyak sangat, manakah mungkin Allah nak ampunkan dosaku? Janganlah kau putus asa. Allah tu Maha Pengampun. Dia mengampunkan semua dosa kalau betul kau taubat nasuha. Jadi kita bagikan pula harapan, iaitu raja. Jadi kita kena main antara khauf dan raja mengikut keadaan orangnya berbeza. Soalan, andainya anda ditanya manakah yang lebih memberi maslahat atau yang lebih membawa kepada kebaikan, khauf atau raja? Jawablah bahawa barang siapa lebih banyak berbuat maksiat, maka khauf itulah yang lebih membawa kepada kebaikan kepadanya. Dan barang siapa yang lebih banyak melakukan amalan ketaatan yang zahir dan yang batin, serta menjauhi maksiat-maksiat yang zahir dan yang batin, maka kedua-duanya khauf dan raja itu sama-sama afdal membawanya kepada kebaikan. Itulah dia tuan-tuan ya. Kalau dipersoalkan tentang mana yang lebih afdal, kita lihat kalau orang buat maksiat, biarlah khauf itu lebih afdal. Tapi kalau orang yang buat ahli ibadat,
kedua-duanya sama-sama 50-50 ya. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata kepada anaknya, ya bunayya khafillah, wahai anakku, takutilah Allah dengan sungguh-sungguh takut. Sekira-kira engkau bawakan kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan penduduk bumi, nescaya tidak diterima daripadamu melainkan dengan anugerahnya sahaja. Dan berharaplah kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh harapan. Sekira-kira engkau merasa apabila dibawakan segala kejahatan penduduk bumi, nescaya diampunkan Allah bagimu. Subhanallah. Contoh yang dibawa oleh Sayyidina Ali ni cukup cantik sekali. Kita takut sekira-kira kalau kita punya ibadat tu sepenuh bumi manusia ni, semua ibadat itulah sudah ada pada kita. Wah, banyak betul ibadat. Takut apa? Takut sampai depan Allah, Allah tolak ibadat kita. Tak ada harga ibadat kau, ambil balik ibadat kau. Allah, macam mana kalau jadi macam tu? Allah takut, bimbang ya. Sebab tu walaupun kita ibadat, syukur alhamdulillah kita dah buat ibadat, tapi masa kita doa, ya Allah, terimalah ibadat aku ni, maafkanlah salah silap aku, kita mohon pada Allah. Sebab belum tahu lagi, tak ada siapa daripada kita, maaf tuan-tuan ya, kita semayang, Assalamualaikum, turun surat pada langit kata, ibadat kau sudah diterima. Tak ada siapa. Bila kita dapat dengan natijah keputusan dia, besok di mahkamah Allah. Di mahkamah Allah kalau Allah kata fail, tak laku, tak pakai, tak pas, macam mana? Nak repeat, tak boleh repeat dah. Akhirnya di neraka lah dicampaknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu perasaan takut kita kepada Allah ya. Walaupun kita ahli ibadah, amal ibadah, tapi kita rasa takut pada Allah. Di sebaliknya pula, janganlah takut tu hanya takut, kita pun ada harapan. Walaupun dosa kita banyak mana sekalipun, walau sebanyak manusia yang banyak sekalipun, tapi Allah tu boleh mengampunkan kita. Itu letak harapan. Jadi mana pertimbangan 50-50, 50-50 itu mesti ada dalam diri kita. Karena inilah setengah ulama berkata, lawuzinal khawf wa raja' la'tadala. Jika rasa takut orang yang mukmin itu dan harapannya ditimbang, nescaya kedua-duanya sama berat. Sama berat. Ya, takut dan harap. Yahya bin Mu'az berkata, man 'abadallah bi mahdil khawfi ghariqa fi biharil afkar. Barang siapa berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala semata-mata kerana takut, nescaya ia karam di dalam lautan berbagai-bagai fikiran. Barang siapa berbuat ibadat kepada Allah semata-mata dengan harapan sahaja, nescaya dia sesat di tengah-tengah padang belantara memperdaya diri. Dan barang siapa yang berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala kerana takut dan berharap pada Allah Ta'ala, nescaya dia beristiqamah dalam ibadahnya dan tempatnya menunjukkan segala zikrullah Ta'ala. Jadi makna di sini, kita jangan sangat takut sampai tak ada harapan, dan jangan harap sampai tak ada rasa takut. Dua-dua kita ada. Kita buat ibadat dengan rasa takut dan juga dengan harapan, barulah sampai pada tujuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhul Ad-Damashqi rahimahullah taala berkata, barang siapa berbuat ibadat kepada Allah Taala semata-mata kerana takut kepada Allah, ia dari kaum bid'ah yang dinamakan Haruri. Iaitu berbuat ibadat semata-mata takut pada Allah, kaum bid'ah. Jadi kaum bid'ah ni mana perkara yang tidak dianjurkan oleh agama, iaitu dinamakan Haruri. Barang siapa berbuat ibadat pada Allah semata-mata dengan harapan sahaja, dia dari kaum yang dinamakan Marji, iaitu orang yang harap saja. Barang siapa yang berbuat ibadat pada Allah Ta'ala semata-mata kerana mahabbatullah, ia seorang yang zindiq. Zindiq itu makna zahirnya Islam, hakikatnya bukan Islam. Itu zindiq. Dan barang siapa yang berbuat ibadat pada Allah Ta'ala kerana takut kepadanya, kerana berharap kepadanya, dan kerana mahabbatullah, dan atau cintakan Allah, ia dari kalangan arifin yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu baru betul. Dia buat ibadat, takut pada Allah, harap pada Allah, cinta kepada Allah. Semua tiga-tiganya ada. Barulah namanya orang yang benar dalam ibadatnya. Demikianlah yang dinukilkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala daripada Makhul. Kemudian beliau berkata,
Oleh itu mestilah berhimpun semua perkara ini, iaitu khauf, raja dan mahabbatullah. Dan lebih banyak takut itu lebih bermaslahat atau membawa kepada kebaikan bagi orang yang beribadat, tetapi hendaklah sebelum hampir mati. Adapun orang yang hampir mati, makanya lebih membawa kepada kebaikan ialah lebih banyak berharap pada rahmat Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau kita dah kata tadi, ketiga-tiga kena ada dalam masa sepanjang umur kita bila kita berbuat ibadat, iaitu kita ada khauf, takut, raja pun harap, dan mahabbatullah, kasih pada Allah pun ada. Tetapi kalau kita lebihkan khauf, maka itu ada maslahat. Maslahat itu apa? Supaya kita tinggalkan dosa dan maksiat. Di samping pun kita letak harap dan cinta pada Allah. Itu kalau kita dalam keadaan biasa-biasa inilah. Tapi kalau kita di saat sakratul maut, di ambang kita nak meninggal dunia, nah, kita bulatkan hati kita terus sepenuhnya harap kepada rahmat Allah. Jangan fikirkan lagi tentang azab Allah. Jangan fikirkan lagi tentang dosa-dosa kita. Terus kita letakkan harap Allah akan ampunkan aku, Allah akan selamatkan aku, Allah akan letakkan aku dalam syurganya, Allah akan lepaskan aku dari nerakanya. Terus letakkan harap. Kenapa? Karena kita berbaik sangka kepada Allah. Dan berbaik sangka kepada Allah tu adalah wajib. Dan sesiapa yang bersangka kepada Allah sesuatu, Allah akan lakukan kepadanya seperti apa yang dia sangka kepada Allah. Ini telah kita belajar pada pelajaran yang lepas. Ana inda zanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hambaku pada aku. Jadi kalau kita sangka Allah ampunkan, Allah ampunkan. Kalau kita sangka Allah dosa aku banyak, macam mana Allah nak ampunkan? Kita pun tidak diampunkan Allah, mati kita, matilah dalam dosa yang masih lagi kita berada dalamnya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu di sini kita kena ada dua keadaan yang berbeza. Kita yang dah belajar ni kita dah faham. Tapi kalau kita pergi kepada orang-orang yang nak meninggal, orang tua, kawan-kawan, ya, dia dah tengah nak nazak, tengah nak sakit, yang doktor kata dia akan meninggal, kita bagi dia harap, janganlah bimbang, Allah tu maha pengampun, minta ampun pada dia. Dia boleh ampunkan apa saja dosa, walau setinggi gunung dosa kau, walau apa pun dosa kau, dialah yang memegang segala-galanya. Mintalah pada dia, dia tu maha pengampun dan maha penyayang. Itu kalau kita yang pergi ziarah orang-orang yang sakit, yang nak meninggal ni. Tapi kalau sekiranya untuk diri kita dalam masa sehat-sehat ini, seperti mana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lebihkan sikit khauf tak apa, itu ada baiknya. Tetapi kalau saat mati, ingatlah, lupakan sekalian ketakutan itu, lupakan sekalian dosa-dosa kita, lupakan sekalian azab-azab, tumpukan segalanya kepada rahmat Allah dan mengharapkan rahmat dan pengampun Allah sepenuhnya. Dan itulah yang disuruh. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq. Fasalnya kelima mengenai perilaku para anbiya alaihi salatu wasalam, para malaikat, para sahabat, para tabi'in dan selain mereka dalam rasa takut kepada Allah. Ini nak bawalah kisah para sahabat, para tabi'in, alim ulama, macam mana mereka rasa takut pada Allah. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila udara berubah dan angin bertiup kencang, wajahnya berubah dan baginda bangun serta berjalan ke sana kemari di dalam bilik, keluar dan masuk. Semua itu kerana takut terhadap siksaan Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan ya, kita ambil hadis ni dan kita pegang dan kita jadikan dia satu fikiran kepada diri kita. Maaf tuan-tuan ya, kaum Nabi Nuh alaihissalam bila turun hujan, diorang joget. Pasal lama tak hujan, joget, suka, gembira, happy. Rupa-rupa yang hujan itu menjadi balak dan bencana sampai tenggelam semua kaum Nabi Nuh, melainkan yang naik bahtera Nabi Nuh je lah. Jadi di sini satu pelajaran untuk kita. Bila ada sesuatu yang menakutkan, angin kencang, tengok cuaca, gelap, apa nak jadi ni, alamak seram, istighfar kita pada Allah, rasa bimbang kita pada Allah, kau boleh kita semayang kita minta ampun pada Allah. Tengok Nabi SAW. Dalam hadis riwayat lain Nabi semayang. Ini di sini tak sebutlah, tapi riwayat lain Nabi semayang 2 rakaat.
Kenapa? Rasa takut azab Allah. Jadi kita ni tuan-tuan, kena ada rasa takut azab Allah. Kena ada. Jangan kata, oh kita semua orang semayang, kita semua orang belajar, kita ahli ibadat, kita tak kena. Jangan. Azab Allah ni kalau nak datang, maaf tuan-tuan ya, baik dia ahli ibadat, baik dia ahli tahajud, baik dia ahli sedekah, dia datang semua kena azab. Tapi ke akhirat dia diasingkanlah. Yang mana ahli ibadat lain tempatnya, ahli maksiat lain tempat dia. Begitulah dia. Azab al-azabu ya ummu wal rahma ya khussu. Itu kaedah oleh alim ulama mengatakan, azab di kau datang dia umum, general, semua kena. Kalau kata gempa bumi, semua kena. Kalau kata putih beliung, semua kena. Tetapi rahmat, sesuatu kelebihan Allah bagi khusus. Orang ni buat baik, Allah murahkan rezeki dia. Orang ni buat baik, Allah sembuhkan sakit. Itu khusus individu. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita ni dalam keadaan ya, lebih-lebih lagi kita tengok orang-orang yang kena azab. Bukan jauh pada kita. Dekat seberang, di Sumatera, kat Jawa, kat Filipina, Taiwan, China, kemudian dekat Haiti. Semua ni kadang kalau kita lihat, kita ingat macam orang tu saja kena. Kita tak fikir yang kita satu hari kalau Allah jadikan macam tu macam mana. Sebab tu bila kita tengok keadaan orang-orang kena susah, astagfirullah, ya Allah selamatkanlah aku, selamatkanlah negara aku. Kita kena ingat. Jangan kita rasa, diorang kena kita Singapura, tak. Pasal kita, atas kita Malaysia, ke kanan kita ada Jawa, Borneo, ada kiri kita Sumatera, bawah kita Jawa, kita tak ada. Kalau Allah nak jadikan, kun fayakun. Nobody can stop. Jangan kita ingat ni semua protect kita. Tak ada. No protection except from Allah. Allah saja yang penyelamat kita. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita. Yang kita lihat tu geografi. Itu pun Allah yang jadikan. Kalau Allah nak jadikan tanpa ada sebab geografi ni pun Allah boleh lakukan segala-galanya. Sebab tu bila kita tengok azab alamak, gempa bumi kat Sumatera, gempa bumi kat Haiti, hujan ribut taufan dekat Taiwan, dekat Filipina, sampai tengok baru ni kat Portugis pula, banjir macam tsunami banjirnya. Ini semua kita kena insaf. Ya Allah, selamatkanlah negaraku, selamatkanlah kita kat sini, jangan kena bala ni. Minta ampun pada Allah. Sebab tu kita kena istighfar, banyakkan selawat. Selawat ini dan membawa rahmat Allah. Istighfar tu membawa pengampunan Allah. Jadi dengan istighfar, selawat, insya-Allah mudah-mudahan Allah selamatkan. Jadi kita kena ada perasaan takut ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Haqqah, kemudian pingsan kerana takut terhadap siksaan Allah Taala. Surah Al-Haqqah juz yang ke-29. Ya. Jadi suratul Haqqah menceritakan bagaimana azab Allah Taala lakukan apabila berlaku hari kiamat. Bagaimana azab Allah lakukan apabila di padang mahsyar. Semua tu menggambarkan kegerunan. Nabi baca, Nabi pingsan. Kenapa? Hati Nabi bergetar, ketakutan. Ustaz, kita baca tak ada apa-apa. Sebab kita tak faham. Tapi bukan masalah faham tuan-tuan. Masalah rohani kita. Orang Arab baca, dia faham. Tapi tak ada rasa apa pun. Dia pasal rohani. Bila rohani kita tertutup, gelap, keras, jadi dia susah nak rasa. Dia punya cantuman, connection dia. Apa yang kita baca pada Quran, connect pada hati kita susah. Sebab tu Quran ini tuan-tuan, dia nurullah, wahyu Allah. Dia hanya boleh connect dengan nur, dengan cahaya juga. Cahaya apa? Cahaya rohani kita. Kalau hati kita gelap, maka dia tak boleh penetrate, tak boleh masuk. Bila dia cahaya dengan cahaya, baru dia contact dia. Baca sikit pun rasa gerun, menangis air mata. Apalagi kalau dia faham. Apalagi kalau ayat-ayat azab, ayat neraka. Astagfirullah. Boleh pingsan. Tengok Nabi SAW pun pingsan. Apabila baginda masuk untuk menunaikan solat, orang-orang terdengar suara menggetar dalam dadanya, seperti suara periuk yang menggelegak di atas api. Ini tuan-tuan dan puan-puan ya, Nabi SAW ni orang yang maksum, yang sudah garanti syurga. Allahu Akbar. Hati dia menggeletar. Orang belakang boleh dengar macam air mendidih. Kenapa? Kerana ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gambarkan kalau kita berhadapan dengan seorang raja yang begitu hebat. Kita pula seorang yang salah pula. Alamak, ada raja tengok aku, menggeletar kita. Itulah sifat seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ni sudah tak ada dosa, tapi takut dia kepada Allah.
sampai menggeletar tadi, seperti air yang sedang menggelegar. Allah. Kita ni tuan-tuan, kita baca ni bukan sekadar kita baca, bukan kita baca storybook. Kita bukan baca storybook. Kita baca riwayat, kisah orang-orang yang Allah kasih. Tunzalur rahmah inna qissatil salihin. Diturunkan rahmat Allah ketika kita membaca kisah orang-orang yang salihin. Sebab tu kita disuruh bacakan cerita sahabat, cerita nabi-nabi. Kenapa? Supaya bila kita dengar, ya Allah, aku ni kosong, tak apa pun. Ini nabi macam ni, aku ni apalah. Jadi itu dapat keinsafan. Itulah dia tujuan kenapa kita ceritakan pada kisah pada orang-orang yang Allah kasih. Apabila Nabi SAW melihat rupa Jibril AS semasa di Mekah, baginda telah pingsan kerana merasakan kehebatan Allah Ta'ala. Dan baginda SAW telah bersabda, Jibril tidak pernah mendatangiku sama sekali, melainkan dia dalam keadaan terketar-ketar kerana takut kepada Allah yang Allah Ta'ala yang bersifat Jabbar. Allah Akbar. Jibril pun, padahal Jibril ni malaikat yang paling besar, nombor 1. Satu sayap dia saja menutupi timur sampai barat. Satu sayap dia. Dan dia ada 70 sayap. Subhanallah. Hebat tak hebat Jibril, tuan-tuan. Begitu hebat, dan dia malaikat nombor 1. Chief semua malaikat. Tapi dia sangat takut kepada Allah. Datang jumpa Nabi pun menggeletar-geletar. Tak pernah dia datang malaikat dalam keadaan menggeletar. Begitulah malaikat Jibril. Kalau ada malaikat pun takut kepada Allah. Kita ambil ini sebagai tafakur lah, tuan-tuan. Ya, kita tafakur diri kita ni. Siapalah kita ni, dosa yang banyak, tapi takutnya sikit sekali. Bahkan tak ada rasa takut Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita perasaan takut kepadanya, dan memilih kita untuk jadi hamba yang takut kepadanya, supaya dijauhkan kita daripada sifat-sifat yang tercela, dan dijadikan kita hamba yang ikhlas kepadanya, dan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tuan-tuan dan puan-puan, hari Jumaat malam